Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Khalifatu awal Amirul Mu'minin Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Satu ketika Sayyidina Umar bersama dengan para sahabatnya berjalan, tiba-tiba ia terlihat satu orang bayi ataupun kanak-kanak. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu turun daripada kudanya, lantas mendekap dan memeluk kanak-kanak tersebut. Tiba-tiba sahabat yang lain merasa heran, kenapa Sayyidina Umar turun daripada kuda dan memeluk budak kecil. Dan yang lagi peliknya ialah apabila Sayyidina Umar berkata, "Ya ghulam, istaghfirillah li." Wahai budak kecil, tolonglah minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosaku. Jadi para sahabat yang lain ini apabila tengok watak Sayyidina Umar sebegitu rupa dan terdengar pula permintaan daripada Sayyidina Umar kepada budak kecil supaya budak kecil tersebut minta ampun, minta doa kepada Allah agar ampunkan dosa Sayyidina Umar. Jadi sahabat ini heran, lalu bertanya, "Ya Umar, kenapa engkau turun daripada kuda dan engkau peluk budak dan engkau minta supaya budak kecil itu berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala ampunkan dosa engkau?" Lalu Sayyidina Umar menyatakan, sebenarnya budak kecil ini dia tak ada dosa. Oleh kerana dia tidak ada dosa, maka doa daripada budak kecil ini makbul di sisi Allah Ta'ala. Maka aku nak sangat doa yang daripada budak kecil ini, yang makbulnya doa itu aku nak satu je. Aku nak supaya Allah Ta'ala, budak ini minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosaku. Ini dia tuan-tuan kisah satu orang sahabat Nabi, khalifah yang kedua. Dan sahabat Nabi khalifah yang kedua ini tuan-tuan, hebatnya dia sampai Nabi pernah berkata, "La yabkinal Islam bimautika ya Umar." Islam akan menangis wahai Umar kalau engkau mati. Kalau Umar mati, Nabi kata Islam akan menangis. Hebatnya Sayyidina Umar. Dan Nabi juga menyatakan, kalau ada min ba'di, kalau ada lepas aku ini Nabi, kalau Tuhan nak lantik lagi Nabi lah lepas aku ni, tak ada orang lain dah, Umar lah. Menunjukkan kepada kita tuan-tuan, Umar ni hebat. Sahabat Nabi semua hebat, tidak dinafikan. Abu Bakar pun hebat, Umar pun hebat, Osman pun hebat. Osman hebat dia sampai malaikat pun malu. Malaikat pun malu ke dia. Ali hebat dia kerana dia gedung, dia pintu ilmu. Jadi Sayyidina Umar ini hebat dianya sampai Nabi kata Islam akan menangis kalau engkau mati. Dan kalau takdirkan ada
Nabi selepas aku tak ada orang lain dah, engkau. Tetapi tuan-tuan, yang saya nak gambarkan di sini, hebat macam mana sekalipun Umar, bila dia teringat kepada dosa dia kepada Allah Ta'ala, dosa dan maksiat dia sebelum dia Islam dan mungkin selepas dia memeluk Islam, bila dia teringat kepada dosa-dosa itu, maka dia tuan-tuan terlalu gairah untuk memohon keampunan dan mendapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Maka di sini tuan-tuan, kita cuba lihat pada diri kita sendiri. Apakah kita, Islam akan menangis kalau kita mati? Maksudnya apa dia? Islam itu seronok ke tidak kita mati, ataupun Islam tu rasa sayang kalau kita mati? Pasal apa Sayyidina Umar ini, Islam itu sendiri akan menangis kalau dia mati? Sebabnya Umar ni jaga Islam betul-betul. Dia menghayati Islam dan dia jaga Islam. Maka tuan-tuan, kita tengok pada diri kita, sejauh mana kita jaga Islam pada diri kita sendiri, dan sejauh mana kita defend Islam bila ada orang menghina Islam ataupun mencemarkan Islam. Kita tengok kat situ saja. Kalau kita rasakan bahawasanya kita ni kerdil, sudah tentulah kita nak capai taraf Sayyidina Umar tu tak sampai. Tapi kita rasa kerdil, kita rasa banyak dosa dan maksiat, maka tuan-tuan, kita lagilah perlu untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Kita kena usaha sebanyak mungkin, apa jua cara yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala ampunkan dosa, kita buat. Sayyidina Umar ni dia terfikir, apa jua jalan yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dia akan buat. Hatta bertemu dengan budak kecil. Pasal apa? Budak kecil ini dia tak ada dosa. Sebab tu saya selalu sebut, ingatan untuk saya semualah, untuk saya juga. Budak kecil tuan-tuan, siapa dia? Anak kita. Anak kita, cucu kita. Apa kata kalau kita minta kepada budak kecil yang kata anak kita, cucu kita ke, minta pada dia supaya dia ni berdoa kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala matikan kita dalam iman, agar rezeki kita murah, agar rezeki kita halal, agar murah rezeki tanpa terlibat dengan benda-benda yang haram, rasuah, ketipu orang dan sebagainya. Minta kepada anak kita, budak kecil yang tak ada dosa. Siapa dia? Yang belum balik. Budak kecil, anak kita yang umur dia yang boleh berdoa dah. Kita hantar ke sekolah darjah 1 tu, dia reti dah berdoa. Kenapa kita tak minta pada dia, Mama, Dollah, tolong doakan ayah, ibu, biar ayah dan ibu ni mati dalam keadaan beriman kepada Allah, mati dalam keadaan baik, biar ayah dan ibu ni murah rezeki dan sebagainya. Cucu kita pun macam tu juga. Yang mana boleh berdoa, kita minta dia supaya dia berdoa kepada Allah, minta dia ampun, minta doa kepada Allah Ta'ala, ampunkan dosa kita daripada kecil sampai ke besar. Itulah permintaan kita kepada budak itu, sepatutnya begitu. Dan tuan-tuan, andai kata kita ni berasa banyak dosa, ada kalanya Allah Ta'ala ni ditengok kepada sejauh mana kita ini akur mengaku kelemahan diri kita. Kalau kita nampak action sangat, Tuhan pun dia susah juga nak ampunkan dosa kita. Tapi kalau dia tengok kita ni pun kadang-kadang ada kalanya kita menangis ke tengah-tengah malam, ada kalanya kita duduk seorang tak menangis, cuma rasa hiba. Dan ada kalanya kita berdoa, mungkin siang ke ataupun malam hari, kita berdoa something yang berkaitan dengan menghapuskan dosa. Mungkin salah satu doa yang kita boleh amalkan, kita boleh amalkan supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia tengok kita macam mana kita berinteraksi dengan dia, berkomunikasi. Komunikasi kita dengan Tuhan kita boleh cipta sendiri, sehingga kita rasa menyesal di atas perbuatan kita dan sebagainya. Umpamanya kita boleh berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tahu kelemahan aku, sebab Engkau yang ciptakan aku. Kelemahan aku yang terlalu banyak itu menyebabkan aku banyak melakukan dosa dan maksiat. Kita beritahu, kita beritahu pada Allah, Tuhan, Engkau tahu. Aku tak beritahu pun Engkau tahu. Kalau aku cerita lagi Engkau tahu, tapi tak cerita pun Engkau memang tahu. Engkau maha mengetahui. Engkau mengetahui, wahai Tuhan, akan kelemahan diri aku. Tetapi Tuhan, aku juga tahu
Aku juga tahu Engkau Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha hebat, di mana aku tahu bahwasanya keampunan-Mu dan rahmat-Mu lebih besar dan luas daripada segala dosa dan maksiat yang aku lakukan. Maka wahai Tuhan, ampunkan dosaku semuanya sekali. Sama-sama tahu, kita komunikasi. Engkau tahu aku lemah, tapi aku tahu Engkau hebat. Hebat dari sudut apa dia? Hebat dari sudut keampunan dan rahmat Engkau, yang tak boleh nak lawan. Besar macam mana sekalipun dosa kita sebagai hamba ini, tapi besar lagi keampunan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Maka Tuhan, aku minta agar Engkau ampunkan dosaku semuanya, dan masukkan daku dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu, dan peliharalah daku daripada siksaan kubur dan siksaan di hari akhirat nanti, dan juga di dunia ini. Jadi kalau itu komunikasi kita dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala pun walaupun tengok kita ni banyak dosa, dekat nak mati besok ke ataupun ialah di hari akhirat besok, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita dan masukkan kita dalam syurga je dengan rahmat Dia sendiri. Jadi itulah sekadar untuk peringatan kita pada malam ini. Dan saya nak beritahu juga bahawa belakang sana tu kita ada 3 tabung. Tabung imam, tabung sumbangan untuk masjid. Itu open lah, sumbangan untuk masjid ni, apa-apa aktiviti kita akan buat daripada tabung tersebut. Dan satu lagi tabung operasi masjid. Takut tuan-tuan keliru perbezaan antara operasi dan sumbangan. Operasi ini lebih kepada Ramadan bulan ini, macam kita lantik 4 orang pengawal petugas keselamatan, ya, kemudian tukang masak kita yang jaga dapur, itu semuanya operasi lah, ya, termasuk maknanya Bilal dan sebagainya. Jadi kita mohon kepada tuan-tuan bolehlah bagi sumbangan. Dan saya perhati masih lagi banyak kosong untuk menaja majlis berbuka puasa. Jadi diharap maknanya kalau ada hasrat untuk diri sendiri, mak ayah dan mati ke, yang masih ada lagi ke, bolehlah tuan-tuan menaja ataupun pakat 3-4 orang cukup 1,300 satu hari ambil pun boleh, ya. Wallahualam.